Beberapa minggu lepas, saya diajak ke satu program untuk bercakap dengan golongan-golongan pemuda umur 17-18 tahun pasal politik, pasal muda. Dalam program ni, salah seorang pemuda itu memberitahu saya yang dia masih lagi tak nampak apakah plan muda, apakah rancangan muda, apakah yang muda nak bawa kalau jadi kerajaan. Apa pemuda tu kata adalah betul. Antara masalah muda ialah orang masih lagi tak nampak ataupun tak tahu plan dan perjuangan muda. Tapi to be fair lah kepada muda, sebuah dasar nasional bukanlah senang nak buat. Lebih-lebih lagi bila muda dalam masa 3 tahun ni dah melalui banyak perubahan dari segi pentadbiran dan sebagainya. Yang muda bergerak sebagai third force baru je lagi, dan bila Sadiq letak pula jawatan, lagi sekali muda kena adjust. Jadi untuk adakan plan muda, daripada saya menunjuk jari dan mencari salah siapa, saya fikir lebih baik kalau saya mula dengan diri saya dulu. Kita memang selalu kena mula dulu. Untuk video kita hari ini, saya nak bercakap pasal apakah plan saya, apakah rancangan saya, apakah perubahan yang saya nak perjuangkan di Malaysia. Tapi sebelum tu saya nak cakap sikit dulu pasal muda. Walaupun muda mungkin masih belum ada lagi plan utama, tetapi kami dah lama ada 5 asas muda yang menjadi rangka untuk pergerakan dan dasar-dasar muda. Dan jujurlah kat korang yang sebelum saya start tulis episod ni, saya tak ingat pun apakah itu 5 asas muda. Dan saya dah lama jadi ahli sejak hari pertama pengumuman muda. Ini sebab mula-mula saya tak faham sangat apakah itu 5 asas muda, dan ia tak dikedepankan sangat. Tetapi sekarang saya faham yang 5 asas muda ialah rangka kerja ataupun framework di mana semua pergerakan dan dasar-dasar muda akan dibina atau dibuat. 5 asas muda ialah, yang pertama, politik demokratik, di mana muda nak buat dunia politik yang melibatkan semua orang, di mana semua orang boleh bersuara dan suara mereka membawa makna kepada hala tuju negara. Yang kedua ialah keadaan ekonomi. Ini adalah di mana muda nak mengadakan balik pengagihan semula kekayaan. Kami nak memberi peluang kepada mereka yang ketinggalan daripada segi kewangan untuk meningkatkan kekayaan mereka, untuk catch up dan untuk mengurangkan wealth gap ataupun jurang kekayaan antara miskin dan kaya. Politik baru ialah asas ketiga, di mana muda nak membuat politik yang mendatangkan penyelesaian daripada gerak kerja dan bukannya politik yang berdasarkan retorik ataupun politik of fear, politik ketakutan. Yang keempat ialah martabat manusia yang melawan diskriminasi terhadap mana-mana warga Malaysia ataupun orang-orang di dalam Malaysia. Dan kita juga perlu mengambil perhatian terhadap nilai kemanusiaan seseorang. Dan akhir sekali, asas kelima ialah parti untuk semua rakyat Malaysia. Muda nak membina sebuah negara yang meraihkan rakyat yang berlainan daripada segi bangsa, agama dan juga latar belakang, dan bukannya tertumpu kepada segolongan ataupun sebahagian. Berdasarkan 5 asas inilah apa-apa pergerakan ataupun dasar muda akan dibuat. Contohnya, kalau ada persoalan adakah muda patut menyertai PN, kita kena ingat yang PAS dan Bersatu memperjuangkan agama Islam dan bangsa Melayu, dan ini dah bercanggah dengan asas kelima Parti Muda. Tetapi 5 asas ni bukanlah plan utama muda. Saya tak boleh nak beritahu korang sekarang apakah plan utama muda, sebab muda bukan saya seorang saja. Ada banyak lagi orang dalam muda ni. Apa yang saya boleh buat sekarang ialah memberitahu korang apakah rancangan saya, apakah plan saya, apakah yang saya nak kedepankan dalam muda, dan apakah perubahan yang saya nak bawa di negara Malaysia. Apa yang saya belajar daripada pentadbiran Najib Razak ialah Perdana Menteri dan kerajaan di negara kita pegang banyak sangat kuasa. Dalam sebuah negara yang demokrasi,
kena ada keseimbangan, ataupun bahasa Inggeris dia balance, ataupun bahasa Perancisnya balance antara kuasa rakyat dan kuasa kerajaan. Dan sampai sekarang, ketidakseimbangan tu masih lagi belum diperbetulkan dengan betul. Mungkin sebab Najib Razak baru saja tumbang 5 tahun yang lepas, ataupun mungkin sebab 3 daripada 4 kerajaan yang datang selepas kerajaan original resipi ni ada barisan nasional. Entahlah. Tapi bagi saya, kalau saya ataupun muda dapat jadi kerajaan, ini adalah benda pertama yang kita kena buat. Sebab tanpa keseimbangan kuasa rakyat dan kuasa kerajaan, rakyat akan sentiasa sangsi dan gelisah terhadap apa-apa tindakan kerajaan, mana-mana kerajaan pun. Dan tanpa kepercayaan rakyat terhadap kerajaan yang banyak hilang semasa zaman bosku, jadi negara kita tak boleh nak progres ke hadapan dengan lancar dan harmoni. Maksudnya, kena ada perubahan besar dalam pentadbiran kerajaan. Benda-benda macam had 2 penggal Perdana Menteri kena diperkenalkan. Kemudian kerajaan dah tak boleh lagi dibagi tanggungjawab untuk melantik ataupun diberi kuasa ke atas Jabatan Peguam Negara, MACC, Polis, ROS dan GLC. Dan diorang tak boleh pegang lebih daripada 2 jawatan, hanya satu portfolio dia seorang. Ini adalah untuk mengurangkan pegangan kuasa rakyat terhadap rakyat Malaysia. Kita juga kena buat perubahan ke atas benda-benda macam Akta Hasutan, tingkatkan kebebasan media ataupun kebebasan akhbar, dan juga Akta Perhimpunan Awam. Ini pula adalah untuk memberi lebih kuasa kepada rakyat. Kalau ikut saya lah, saya cadangkan kita ambil pendekatan Amerika Syarikat, di mana ada jabatan yang memantau Perdana Menteri, ahli kabinet dan penjawat-penjawat awam yang penting, termasuklah pengerusi GLC. Diorang masa dalam tempoh perkhidmatan kena guna phone, nombor telefon dan email yang ditentukan, dan setiap perbualan, pertemuan, mesej, surat menyurat akan dirakam dan disiarkan selepas tamat tempoh keselamatan. Sebab tu Presiden dekat US kena duduk dalam White House supaya rakyat tahu, sentiasa tahu dia ada kat mana. Dan perubahan-perubahan ini bukan saja dapat kembalikan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, tetapi ia juga dapat mencegah rasuah. Sekarang ni mungkin ada antara korang yang fikir saya ni bodoh dan idea ni gila. Tapi saya tak adalah bodoh sangat, dan idea ni tak gila. Ini semua adalah otak korang menolak perubahan radikal. Buka minda korang dan lawan. Keadaan ekonomi ataupun kewangan yang teruk boleh menyekat kemajuan dan pembangunan negara. Sebab ia menyekat pergerakan, kreativiti, gaya hidup, gerak hati dan kebahagiaan rakyat. Macam mana kita nak rakyat produktif bila mereka asyik risau pasal hutang, sewa dan kos? Sebab itu, perkara kedua yang kita kena baiki ialah keadaan ekonomi di negara kita, terutama sekali konsep kebebasan kewangan. Ini kita boleh mula dengan memperkenalkan inisiatif UBI. UBI bukanlah ubi yang kita boleh beli kat mana-mana kedai. UBI yang saya maksudkan ialah Universal Basic Income, atau dalam bahasa Melayunya, pendapatan asas sejagat. Inisiatif ini ialah memberi pendapatan bulanan setiap bulan kepada golongan-golongan tertentu. Bukan saja untuk meringankan beban diorang, tetapi untuk bagi ruang untuk diorang berkembang, untuk diorang membesar. Di Finland dan Korea Selatan, golongan-golongan yang menerima UBI adalah golongan-golongan pemuda dan lepasan pelajar, sebab mereka adalah golongan yang paling banyak potensi untuk membina dan mencipta. Secara teorinya, dengan menghapuskan masalah kewangan, diorang boleh lebih fokus untuk membina diri mereka sendiri, untuk menjadi pencipta, pembuka peluang perniagaan yang baru, dan juga untuk membuat diri mereka lebih produktif. Dan bila UBI ni disalurkan kepada golongan-golongan ini,
perniagaan juga akan meningkat. Biasanya, cara kerajaan menstimulasikan ekonomi negara ialah dengan membuat projek-projek dan inisiatif-inisiatif yang besar dan mengharapkan duit ni tersalur daripada peniaga kepada rakyat. Tetapi dengan UBI, kita boleh terus potong orang tengah dan bagi direct terus kepada rakyat setiap bulan. Dan rakyat akan guna duit tu untuk membeli barang, meningkatkan perniagaan. Dan bila peniaga pula bayar cukai mereka, duit ni akan tersalur balik kepada kerajaan. Ini akan memberi kebebasan kewangan yang cukup untuk membuat rakyat lebih kreatif dan produktif. Dan kita kena ingat, adalah rakyat yang akan selamatkan negara daripada kegawatan ekonomi, bukan kerajaan. Tugas kerajaan ialah memberi ruang dan cara kepada rakyat untuk buat benda tu. Sekarang kita dah ada kebebasan kewangan, kita kena pula turun kos kehidupan. Dan ini adalah perkara yang ketiga yang saya nak bawa di negara kita. Antara kos kehidupan yang paling tinggi ialah pengangkutan dan perumahan. Untuk perumahan, kita boleh ada dasar-dasar macam cukai kekosongan, iaitu vacancy tax, ataupun kawalan harga sewa, rent control, yang boleh tolong untuk mengurangkan harga rumah ataupun harga sewa. Untuk pengangkutan pula, kita boleh ada rombakan harga pengangkutan awam daripada membayar mengikut stesen kepada membayar mengikut zonal payment. Dan kita juga perlu ada sistem pengangkutan yang lebih efektif dan lebih laju. Ini dapat mengurangkan kos pengangkutan awam bukan saja daripada segi duit, tetapi juga daripada segi masa. Cara yang paling baik pula untuk mengurang harga barang adalah untuk menjadi sebuah negara yang self-sufficient ataupun negara yang boleh menampung diri sendiri. Sekarang ni, negara kita, negara Malaysia adalah negara consumer, negara pengguna. Satu dasar ekonomi yang besar kena ada untuk menukar Malaysia daripada negara pengguna kepada negara pembuat. Dan bila negara kita dah jadi negara pembuat, jadi kita akan kurang bergantung kepada barang-barang import dan kita boleh membekal permintaan rakyat-rakyat kita sendiri. Dan ini akan menurunkan harga barang. Ini dah saya terangkan dalam video saya lepas yang bertajuk harga barang naik. Dan itulah 3 perkara yang saya nak bawa dalam perjuangan politik ini. Pertama ialah keseimbangan antara kuasa rakyat dan kuasa kerajaan. Kedua ialah kebebasan kewangan. Dan ketiga ialah menurunkan kos sara hidup ataupun kos kehidupan. Saya tahu penerangan yang saya dah bagi dalam video ni tadi adalah sangat ringkas dan sangat general. Tapi saya tak boleh nak ceritakan dengan detail dalam video ni sebab nanti video ni akan jadi panjang sangat. Jadi, subscribe lah kepada channel ini dan saya akan terangkan dengan lebih mendalam apa yang saya maksudkan untuk setiap benda-benda yang saya dah cakap tadi. Dan saya tahu ada banyak lagi benda yang kita patut perjuangkan. Pendidikan, alam sekitar, hak kewarganegaraan, pembangunan luar bandar, banyak lagi benda. Tetapi saya tak boleh nak fight seorang diri. Malaysia selepas 60 tahun pemerintahan Barisan Nasional memang ada banyak masalah. Saya ke, Sadiq ke, Amira ke, memang tak mampu nak fight seorang-seorang. Jadi kami perlukan korang juga. Kalau korang rasa ada masalah di negara kita, di negara Malaysia yang patut diperbetulkan, jadi daripada korang duduk mengata itu ini, baik korang bangun dan sertai perjuangan ini. Muda bukan saja sebuah parti. Ia adalah platform untuk orang-orang yang nak membaiki dan membetulkan negara kita. Bersama kita boleh membongkar ataupun deconstruct negara kita satu persatu dan bina balik sebuah negara yang maju, saksama dan harmoni. Dan ini bukanlah kerja satu orang. Tak ada siapa boleh buat benda ni seorang-seorang. Dan untuk mengakhiri video ni, saya nak ingatkan semua orang, termasuk diri saya sendiri, yang benda yang paling penting ialah tujuan kita. Tujuan saya ialah untuk melihat 3 benda ni jadi dekat Malaysia. Kalaulah ditakdirkan yang saya sendiri buat benda ni, kalau saya dapat jadi kerajaan, jadi itulah dia. Tetapi kalau ia bukan takdir saya,
Jadi saya akan bagi laluan dan sokongan saya kepada siapa-siapa lain yang boleh bawa benda ni. Jadi sekarang saya tanya, apakah tujuan korang? Kalau tujuan korang menyertai perjuangan ni adalah untuk mendapat kuasa, jawatan ataupun duit, jadi parti muda bukanlah untuk korang. Benda yang lagi penting daripada memenangi pilihan raya ialah memenangi pilihan raya dengan cara dan mindset yang betul. Tetapi kalau tujuan korang adalah sama macam tujuan saya, jadi saya kata muda ada tempat untuk kamu. Terima kasih kerana menonton. Tolong subscribe, like, komen dan yang paling penting share kepada kawan-kawan. Walaupun benda ni nampak macam kecil, tapi ia banyak membantu saya mengembangkan channel ini. Dan seperti biasa, kalau korang nak join Perjuangan Muda, saya akan letakkan link sertai muda di description box di bawah. Sekian, terima kasih.